Selamat pagi dan salam sejahtera. Hari ini, saya, Cikgu Lim akan mengajar topik 1 keselamatan bengkel dalam mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4. Jadi, marilah kita lihat bersama-sama apa standard kandungan dan standard pembelajaran pada hari ini. Baiklah, kita lihat di sini standard kandungan adalah 1.1 Amalan keselamatan. Standard pembelajaran adalah 1.1 Menyatakan peraturan keselamatan diri, bengkel, peralatan dan bahan. Dan yang seterusnya 1.1.2 Menerangkan maksud, simbol dan tanda keselamatan. Baiklah, marilah kita belajar bersama-sama 1.1 Peraturan keselamatan. Peraturan keselamatan ada 4 jenis. Jadi, apakah jenis-jenis peraturan keselamatan? Yang pertama sekali adalah peraturan keselamatan bengkel. Yang kedua, peraturan keselamatan diri. Dan yang ketiga, peraturan keselamatan alatan. Dan yang keempat, peraturan keselamatan bahan. Jadi, peraturan keselamatan bengkel. Peraturan keselamatan bengkel perlu diamalkan ketika berada di dalam bengkel RBT. Kemalangan boleh berlaku jika kita tidak mematuhi peraturan keselamatan. Jadi, marilah kita berbincang tentang peraturan keselamatan ketika di dalam bengkel. Peraturan yang pertama sekali adalah patuhi semua tanda keselamatan di dalam bengkel. Yang kedua, letakkan beg di tempat yang disediakan. Yang ketiga, gunakan alatan dan bahan setelah mendapat kebenaran guru. Yang keempat, patuhi arahan dan makluman daripada guru sebelum masuk ke dalam bengkel. Yang kelima, buka semua pintu dan tingkap bengkel sebelum memulakan aktiviti di bengkel. Yang keenam, bersihkan meja kerja dan bengkel setelah selesai melakukan aktiviti. Seterusnya, peraturan keselamatan diri. Peraturan mesti dipatuhi untuk menjaga keselamatan diri ketika melakukan aktiviti di dalam bengkel. Contohnya, bagi lelaki, mestilah pakai pakaian dan kasut yang sesuai di dalam bengkel. Kalau bagi perempuan, mestilah ikat atau masukkan tudung ke dalam apron dan ikatlah rambut yang panjang. Seterusnya, peraturan keselamatan alatan. Alatan di dalam bengkel RBT hendaklah digunakan mengikut peraturan seperti yang berikut. Bertanya dan minta tunjuk ajar guru sebelum menggunakan alatan. Berhati-hati semasa menggunakan alatan. Laporkan alatan yang rosak atau hilang kepada guru bengkel. Bersihkan alatan selepas digunakan. Simpan alatan di tempat semulanya setelah digunakan. Dan gunakan alatan dengan cara yang betul. Dan dilarang bermain dan bergurau semasa menggunakan alatan di bengkel. Seterusnya, peraturan keselamatan bahan. Terdapat pelbagai jenis bahan yang mudah terbakar, mudah rosak dan berbahaya. Yang berikut ialah peraturan keselamatan bahan yang perlu dipatuhi. Bertanya cara penggunaan bahan yang betul kepada guru. Simpan bahan yang berbahaya dan mudah terbakar di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa menggunakan bahan berbahaya. Bersihkan bahan yang tumpah di atas lantai dengan segera. Dan gunakan bahan dengan berhemah dan cermat.
Simpan bahan yang mudah rosak di tempat yang sesuai. Seterusnya, kita masuklah topik 1.2, simbol dan tanda keselamatan. Apakah maksud simbol dan tanda keselamatan? Ia bermaksud lambang atau pernyataan untuk memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin berlaku jika kita tidak mematuhi. Baiklah, sini ada 5 warna. Jadi, apakah maksud warna pada simbol dan tanda keselamatan? Bagi warna merah, maksudnya adalah larangan dan pemadam api. Bagilah warna kuning adalah perhatian, amaran, waspada, potensi berbahaya. Dan bagi warna hijau adalah John aman dan pertolongan pertama. Bagilah warna biru adalah wajib dipatuhi. Dan bagilah warna putih adalah informasi umum. Baiklah, sini ada beberapa contoh simbol dan tanda keselamatan yang mempunyai warna-warna tersebut. Yang pertama sekali, tempat berkumpul. Tempat berkumpul ini dia berwarna hijau, jadilah dia adalah zon aman dan laluan keluar semasa kecemasan. Warna hijau juga. Dan bagi jaga kebersihan, ini adalah informasi umum. Dan lantai licin. Lantai licin ni adalah warna kuning. Dia merupakan satu amaran atau perhatian bagi pengguna. Dan bahan mudah terbakar adalah satu amaran dan potensi bahaya. Dan seterusnya, kawasan larangan merokok dan alat pemadam api adalah warna merah. Baiklah, sini mempunyai beberapa simbol dan tanda keselamatan yang kita pernah melihat di dalam kehidupan harian kita. Yang pertama sekali, sentiasa mengutamakan keselamatan ketika berada di kawasan ini. Yang kedua, kawasan berkumpul apabila berlaku kecemasan. Yang ketiga, laluan keluar semasa kecemasan. Yang keempat, lantai licin, bahan mudah terbakar, alat pemadam api, kawasan larangan merokok, sentiasa menjaga kebersihan. Baiklah. Sekian, terima kasih.